salam sejahtera. Saya Nur Aisyah akan menerangkan tentang Raja Berperlembagaan. Pengenalan. Pemerintahan beraja merupakan salah satu daripada unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia. Pemerintahan beraja merupakan salah satu ciri yang unik dan penting di Malaysia. Semasa zaman penjajahan British, keadaan telah berubah kerana kuasa mutlak raja-raja telah mula hilang secara beransur-ansur. Bermula daripada sistem residen yang menghendaki Raja-Raja Melayu harus menerima seorang penasihat British hinggalah penubuhan Malayan Union pada tahun 1946. Dapat dilihat bahawa pihak British telah mengurangkan kuasa dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957, sistem pemerintahan beraja telah dikekalkan. Walau bagaimanapun, ia telah disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita. Muncullah konsep Raja Perlembagaan yang bermakna kuasa raja yang dibatasi oleh perlembagaan. Ciri-ciri kelayakan. Pertama ialah hanya raja-raja sahaja yang boleh dipilih. Kedua, hanya raja-raja sahaja yang boleh mengundi. Yang tidak layak dipilih. Raja itu belum dewasa. Yang kedua, raja itu telah memberitahu penyimpan mohon besar raja-raja bahawa baginda tidak berhasrat dipilih. Yang ketiga, Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan dengan undi sulit bahawa raja itu adalah tidak sesuai untuk menjalankan fungsi-fungsi yang di-Pertuan Agong disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuhnya atau kerana apa-apa sebab lain. Ketetapan ini memerlukan undian sekurang-kurangnya 5 ahli majlis. Yang di-Pertuan Agong YDPA. YDPA sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri yang tidak mempunyai raja seperti Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. YDPA menjadi simbol perpaduan negara. YDPA pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. YDPA juga mempunyai kuasa untuk mengenakan pengampunan dan penangguhan hukuman bagi kesalahan yang dibicarakan oleh mahkamah. Terdapat 3 bidang kuasa yang di-Pertuan Agong YDPA. Yang pertama sekali ialah eksekutif, melantik seorang Perdana Menteri. Bersetuju atau tidak mempersetujui permintaan membubarkan parlimen. Dan yang ketiga ialah meminta mesyuarat Majlis Raja-Raja diadakan semata-mata mengenai keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja dan mengambil tindakan dalam mesyuarat itu. Yang kedua ialah perundangan, memanggil parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa, memberhentikan dan membubarkan parlimen, memberi ucapan dalam mana-mana majlis parlimen dan memperkenankan rang undang-undang. Yang terakhir sekali ialah kehakiman, memanjangkan perkhidmatan seorang hakim yang berumur lebih 65 tahun. Bagaimanapun, lanjutan perkhidmatan itu tidak melebihi 6 bulan setelah mencapai umur 65 tahun. Yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 150 Perlembagaan Persekutuan boleh mengeluarkan perisytiharaan darurat apabila berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku seperti keselamatan, kehidupan, ekonomi atau ketenteraan awam dalam persekutuan atau negeri dalam keadaan terancam. Melantik Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, Hakim Mahkamah Agong, Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri setelah dirundingkan dengan Majlis Raja-Raja. Sekian, terima kasih.